Okey, selamat pagi. Saya Ting Chu Chiao dan selamat kembali kepada latihan rayuan semula prestasi kerja. Dan hari ini kita tumpukan kepada panduan pengisian borang laporan penilaian prestasi tahunan mengikut kepada contoh yang telah diberikan dalam surat berkeliling perkhidmatan 82011. Okey. Kita continue kepada next slide. Okey, tujuannya, tujuan panduan ini adalah untuk menjelaskan secara terperinci cara untuk mengisi borang laporan penilaian prestasi tahunan. Dan maklumat ini sangat penting dari pegawai. Maklumat pegawai adalah amat penting. Berapa bulan tempoh penilaian? Sekiranya tempoh penilaian adalah kurang daripada 3 bulan, maka ianya tidak layak menjadi pegawai penilai. Dan kalau kurang daripada 6 bulan juga sebenarnya tidak layak, tetapi boleh diberi pengecualian, tetapi sekurang-kurangnya 3 bulan. Alright. Dan mengikut kepada 2CA panduan tersebut, PYD hendaklah melengkapkan sasaran kerja mengikut kepada perancangan tahunan unit. Itu bermaksud ketua anda harus mengemukakan KSU kepada anda seawal-awal pada awal bulan Januari dan bukannya pada bulan Mac. Dan anda harus tengok melengkapkan sasaran kerja sendiri mengikut kepada SKU unit atau bahagian atau cawangan pada bulan Januari. Dan kemudian berbincang dengan PPP dan persetujuan di antara PPP dan PYD mesti didapat sebelum menetapkan SKT. Ini bermaksud beban tanggungjawab kepada PPP untuk mengemukakan KSU pada awal bulan Januari. Pada awal bulan Januari. Dan 2C, ketua jabatan perlu memastikan supaya penginjaan SKT adalah berpandukan lampiran C. Kita akan lihat lampiran C ini hari lain kepada surat berkeliling perkhidmatan supaya penilaian prestasi dapat dilaksanakan sebagai adil dan terus. Jadi dalam rayuan penilaian semula prestasi satu alasan yang sangat kuat ialah penilaian prestasi tidak dilaksanakan secara adil dan terus kerana peniadaan SKT tidak mengikut kepada panduan seperti lampiran C kepada surat berkeliling perkhidmatan bilangan 82011. Right? Kita dalam borang LMPT dia dibahagikan kepada 3 dimensi. Dimensi teras, dimensi fungsi dan dimensi sumbangan. Kita akan lihat nanti. Teras. Teras itu tidak berkait dia ada kaitan dengan kerja SKT kita, aktiviti SKT kita. Tapi dari sudut pematuhan undang-undang, dari sudut idea kreatif. Sebagai contoh, anda nak membuat pemeriksaan aset. Anda nak buat pemeriksaan aset, jadi idea saya ulang sekali lagi ya. Borang LBT ada 3 dimensi. Dimensi teras, dimensi fungsi dan dimensi sumbangan. Dimensi teras ini bertumpukan kepada kualiti pribadi.
trust ini bertumpukan kepada kepimpinan, kepimpinan dan kualiti pribadi. Ada hubungan dengan kepimpinan dengan kualiti pribadi, kualiti pribadi ini menumpukan kepada sama ada anda boleh mengikut peraturan yang tertulis semasa melaksanakan kerja, semasa melaksanakan kerja. So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat masuk sebelum 8:30 supaya latihan ini dapat dijalankan secara lancar. Nanti kita lihat kepada kepimpinan. Kepimpinan biasanya nampak sama anda ada ambil langkah proaktif untuk menjalankan satu tugas SKT. Proaktif maksudnya anda mengambil langkah yang lebih awal, atau langkah yang lebih inovatif untuk menjalankan satu tugas. Keberkesanan komunikasi itu adalah dalam Hermes kita tengok deskripsi Hermes. Keberkesanan komunikasi itu sebenarnya penggunaan bahasa dalam lisan atau dalam tulisan, dan bukannya keberkesanan komunikasi ini tidak dinilai melalui aduan-aduan yang anda buat. Bukan semakin banyak aduan, semakin tidak berkesan komunikasi. You kena tengok apa tulis bahasa-bahasa yang ditulis dalam aduan tersebut atau tulisan-tulisan yang ditulis dalam hasil kerja anda. Dan bukannya anda komplain, saya buat keberkesanan komunikasi anda lemah. Dan ulasan keseluruhan mengatakan komunikasi anda lemah. Apabila yang tidak dinilai dengan bahasa-bahasa dalam tulisan atau lisan, tapi dinilai dengan perkara-perkara seperti aduan-aduan yang berlaku, dalam sekitar penilaian prestasi itu telah melanggar peraturan yang telah dinyatakan dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 4 2002. Menjalin hubungan yang harmoni. Ini menjadi satu masalah interpretasi yang sangat besar. Kita tahu adalah menjadi arahan Perdana Menteri bahawa setiap pejabat awam harus mengkritik kerajaan mengenai irregularities. Irregularities itu bermaksud ketidakpatuhan peraturan dalam menjalankan tugas. Ketidakpatuhan peraturan ini akan menyebabkan tata tertib, sepatutnya, dan keutuhan SPM yang menjadi satu kriteria penting dalam kenaik pangkat adalah berdasarkan tata tertib. Itu bermaksud kenaik pangkat itu wajaran amat besar diberikan kepada bukan hasil kerja anda, tetapi kepada sama anda boleh mematuhi peraturan kerajaan dalam melaksanakan satu tugas. Satu implikasi yang sangat baik ialah apabila seseorang pejabat awam yang berpangkat tinggi tetapi tidak boleh melakukan tugas dengan mematuhi peraturan kerajaan, penyelewengan akan berlaku. Seperti kes 1MDB projek itu, macam 1MDB, kelulusan kewangan itu tidak mengikuti peraturan kerajaan sehingga merugikan kerajaan dan rakyatnya. Jadi keutuhan pejabat awam iaitu kebolehan mematuhi
peraturan kerajaan dan undang-undang bertulis merupakan satu kualiti pribadi yang harus dinilai dalam dimensi trust, okey, iaitu melaksanakan tugas mengikuti peraturan. Okey, saya bagi satu contoh. Dalam pemeriksaan aset, okey, peraturan kerajaan menyatakan apa? Okey, pemeriksaan aset ia perlu sekurang-kurangnya 2 pegawai. Okey, tapi apabila kita lihat apa yang berlaku kepada pemeriksaan aset ICT, okey, tidak mematuhi. Kemudian kedua, you perlu lantik dulu, juga tidak mematuhi. Okay? You perlu mengemukakan borang QPA 3, 4, 7, 9 dan sebagainya juga tidak pernah buat. Okay? Dalam beberapa tahun ini tidak pernah buat. Jadi sebagai pelanggaran peraturan ini, okay, kemudian bila kita masuk ke suatu unit dan sebagainya, kita perlu mematuhi arahan keselamatan di mana kita perlu kelulusan ketua unit atau ketua jabatan. Okay, ketua jabatan, okay, kita rujuk kepada arahan keselamatan dan tidak perlu mendapat kelulusan ketua unit. Dan itu pun tidak dipatuhi oleh hospital sibuk. Okay? Jadi ketidakpatuhan itu merupakan kualiti pribadi yang amat lemah, yang mendorong kepada ciri kepimpinan yang amat lemah, yang akan sepatutnya dikenakan tanda tertib. Okay? Yang menyebabkan keutuhan itu tiada untuk naik pangkat. Tetapi kebanyakan pihak atasan dia membuat pakat sulit, okay? Pakat sulit melindungi sama lain. Dia mengenakan tanda tertib kepada mereka yang mematuhi peraturan, tetapi melindungi mereka yang tidak mematuhi peraturan. Okay? Ini banyak berlaku, okay? Bukan sahaja di agensi ini, tapi banyak agensi lain, tapi juga di mahkamah. Kadang-kadang macam itu juga, okay? Okay, kita teruskan. Okay, kita tengok kepada skala ini. Okay, skala ini, jadual ini digunakan untuk penilaian dimensi trust mengikut kepada maklumat di borang LMPT yang telah diisi oleh anda dan diperakui oleh pegawai penilai. Okay, diperakui oleh pegawai penilai. Okay, kita tunggu sebentar. Bagi mereka yang baru join, hari ini kita teruskan latihan dan kita fokus pada panduan, panduan lampiran A1 dalam Surat Keliling Perkhidmatan bilangan 8 tahun 2011. Kita lihat secara terperinci macam mana kita boleh cara kita mengisi borang LMPT dan penilaian kita. Macam mana penilaian kita dinilai sepatutnya mengikut kepada peraturan kerajaan. Kita ada 3 dimensi, trust, fungsi dan sumbangan. Kita lihat kepada dimensi trust terlebih dahulu. Ini selepas membandingkan. Nanti kita bagi contoh. Selepas membandingkan pencapaian sebenar yang diisi di borang LMPT dengan sasaran kerja yang terisi dalam borang LMPT, pegawai penilai harus menggunakan jadual ini dalam memberi markah. Anda akan dapat 10 markah. Dimensi trust itu fokus kepada pematuhan peraturan. Adakah anda selalu mematuhi peraturan kerajaan dalam situasi sukar dan tertekan? Kalau ya, harus diberi 10 markah.
Okey. Anda tidak diberi sebarang sumber oleh hospital, tapi anda masih boleh mematuhi peraturan kerajaan dalam situasi tersekat itu. Anda diberi makan 10. Sering kali. Sering kali maksudnya mungkin 90% masa anda mematuhi peraturan kerajaan walaupun dalam situasi sukar. Okey, 8 sentiasa mematuhi peraturan. Ini seringkali memaparkan perlakuan secara efektif, iaitu mematuhi peraturan. Ini skala ini adalah subjektif sikit, dan penilaiannya subjek kepada pilih kasih pegawai penilai. Ini amat suka diukur, kecuali anda boleh membuktikannya, membuktikannya. Tetapi apabila anda membuktikan, penilaian anda selalu tidak mematuhi peraturan kerajaan, anda boleh menilai pegawai penilaian anda, kalau ikut kepada berkeliling ini, tetapi dalam wajaran yang amat kecil, yang tidak begitu mudah sabar. Dan ini sentiasa 8 atau 7. Sederhana selalu 60% you mematuhi peraturan ialah 6. 40% you mematuhi peraturan 4. You selalu tidak mahu, selalu tidak mahu ikut peraturan kerajaan, malah menghalang orang untuk mematuhi peraturan. Sepatutnya you dapat sangat lemah. Tetapi hakikatnya apa yang berlaku ialah penilaian diterbalikkan. Right? Thanks. Kita lihat kepada slide yang seterusnya. Kita lihat kepada fungsi. Fungsi ini, kita balik dulu, balik ke sini. Fungsi trust ini, pematuhan. Tunggu sebentar. Bagi mereka yang baru masuk, hari ini kita fokus kepada panduan pengisian secara terperinci borang LMPT yang dinyatakan di Surat Berkeliling Perkhidmatan bilangan 8 tahun 2011. Dalam penilaian kita dalam penilaian borang LMPT di Hermes, kita sistem tersebut membahagikan kepada 3 dimensi. Dimensi trust, dimensi fungsi, dan dimensi sumbangan. Dimensi trust itu fokus kepada sama ada anda boleh mematuh peraturan kerajaan semasa melakukan suatu tugasan SKT. Nah, wajaran diberi kepada kumpulan pelaksana adalah 50% daripada maka keseluruhan. Bukan kali ini untuk adalah profesional, profesional bagi 50%. Manakala kumpulan pelaksana hanya diberi 30%. Maksudnya, pematuhan peraturan kerajaan untuk kumpulan pelaksana tidak begitu penting, berbanding kepada hasil kerja, tetapi amat penting kepada kumpulan profesional. Alright, kita tengok. Trust itu fokus kepada pematuhan peraturan-peraturan kerajaan semasa melaksanakan tugasan SKT. Ini adalah skala yang perlu diikuti. Cemerlang ialah 10 ialah selalu mematuhi peraturan. Sangat lemah ialah selalu tidak mematuhi peraturan atau menghalang orang lain mematuhi peraturan. Kita teruskan kepada dimensi fungsi. Bagi kumpulan pelaksana, dimensi fungsi ini diberi wajaran pemakahan yang amat tinggi, paling tinggi, iaitu sebanyak 95%. Manakala bagi profesional
hanya 45%. Okay, mengikut kepada perenggan 2F, panduan penyediaan sasaran kerja tahunan berkeliling ini, dimensi ini mengukur kepada pengeluaran atau output, okay, output iaitu hasil kerja, okay, anda, okay, dan PPP, pegawai penilai pertama dan kedua harus merujuk kepada panduan ini dalam semasa menilai aspek ini. Okay. Kalau tak rujuk, itu adalah satu pelanggaran undang-undang yang akan menurunkan markah di dimensi trust. Sepatutnya, okay, perkataan sepatutnya dinyatakan di sini disebabkan kebanyakan pegawai penilai membuat penilaian itu terbalik. Okay. Yang tidak mengikuti peraturan diberi markah yang tinggi, yang ikut peraturan diberi markah yang amat rendah. Okay, itu adalah salah guna kuasa. Okay. Okay, hasil kerja. Okay, dimensi fungsi ini fokus kepada hasil kerja, iaitu pengeluaran atau output. Okay. Sekiranya selepas membandingkan pencapaian sebenar dengan sasaran kerja di borang LNPT yang telah diakui pegawai penilai anda, jika sentiasa mendapati bahawa nilai pencapaian sebenar ini adalah lebih tinggi daripada nilai di sasaran kerja, maka anda harus dapat markah 10. Okay? Sepatutnya, okay, kalau ikut kepada peraturan kerajaan atau panduan ini. Okay? Surat Berkeliling Perkhidmatan Bilangan 8 2001 telah mengarahkan pegawai penilai hendaklah mengikuti sepenuhnya, okay, sepenuhnya panduan ini. Okay? Tak ikut, mereka melakukan satu jenayah. Okay? Okay? Selepas banding pencapaian sebenar dengan sasaran, jika pencapaian sebenar yang telah diakui lebih tinggi, anda harus bagi markah 10. Okay? Kalau sentiasa, okay, kecuali ada chart dan sebagainya, sentiasa anda boleh bagi 9. Okay? Kalau kadang-kala, okay, ini perlu dinilai dari masa ke semasa atau bulanan. Okay? Kalau kadang-kala tanpa ada bukti penilaian bulanan, anda tidak boleh bagi yang ini. Okay? Anda tak boleh bagi yang ini sebab anda tidak boleh membuktikannya. Okay? Okay, satu syarat ialah penilaian mesti dibuat secara yakin. Yakin dengan adanya bukti. Okay? Bahawa hasil kerja anda kadang-kala melebihi sasaran dan bukannya sentiasa melebihi sasaran. Okay? Jadi, bila menilai dimensi trust, okay, you perlu baca yang ini, okay? Sentiasa, okay, kadang-kadang melebihi, mesti bagi 8. Sentiasa mencapai sasaran iaitu sasaran 8, you dapat 8 juga. Sentiasa 8, tapi kadang-kadang you dapat 7, 5, tapi ada 8 juga. Dan anda harus dapat markah 7. Dan bukan lebih tinggi, dan bukan lebih rendah. Okay? Hasil kerja kerap kali. Okay? Kerap kali. Okay, ini interpretasi ini amat penting. Okay? Kerap kali ini merupakan satu konsep yang sangat kompleks. Bagi pegawai penilai A, mungkin, okay? Kerap kali bagi dia mungkin lebih daripada 50%. Tapi bagi penilai pegawai yang lain pula, kerap kali itu baginya adalah 99%. Atau ada pegawai penilai yang tengok orang. Okay? Saya suka you, jadi saya rendahkan kerap kali itu menjadi 1%. Saya tak suka you, saya tinggikan kerap kali itu kepada 100%. Jadi, interpretasi kerap kali ini
telah disalah kuasakan oleh pegawai penilai. Okey, kalam-kalam. Okey, kita tengok rendah. Tunggu. Rendah. Okey. Rendah mungkin pengetahuan. Okey, pengetahuan dan kemahiran. Okey, pengetahuan. Okey. Ini pengetahuan ini kita boleh merujuk kepada sijil anda. Okay. Kalau anda ada sijil yang lebih tinggi daripada pegawai penilai anda, macam mana pegawai penilai anda yang kurang sijil profesional yang kurang boleh menilai anda? Okay. Contohnya, seorang master dia nilai seorang PhD. Bolehkah dia menyatakan bahawa pengetahuan dia sederhana atau rendah? Dia memang tidak boleh menilai sesuka hati. Mempunyai pengetahuan kemahiran asas dalam bidang tugas akan memerlukan bimbingan. Bila anda bagi 4, adakah pegawai penilai anda pernah bimbing you? Cakap, kerja ini anda perlu buat macam itu, kerja itu perlu buat macam itu. You mintalah pegawai penilai anda mengemukakan bukti bimbingan kepada anda. Tak ada bukti, macam mana you boleh menilai secara yakin? Anda tak boleh menilai secara yakin. Begitu dengan sangat rendah. Sangat rendah, kita tengok lihat. Ada siapa yang pernah dapat sangat rendah? Tiada pengetahuan dan kemahiran asas dalam bidang tugasnya. Contohnya, anda diberi tugas mencuci mayat. Mencuci mayat. Contohnya, saya dipindahkan ke bilik mayat dan saya diminta untuk cuci mayat. Dan saya tidak tahu langsung macam mana cuci mayat. Dan itu saya dapat markah satu saja. Saya tak tahu langsung macam mana cuci mayat. Adakah saya guna pisau untuk cuci atau guna itu high pressure gun untuk cuci? Saya tak tahu. Next. Next. Hold on. Sumbangan. Begitu juga dengan sumbangan. Sumbangan ini nanti kita balik. Sumbangan. Sumbangan belum sampai ke sini. Hold on. Jam. Hold. Jam. Ilmu pengetahuan. Ini adalah satu dimensi juga. Satu dimensi ilmu berapa wajaran di suatu tengok nanti. Fungsi, referensi, fungsi. Dia ada hilang sikit slide. Tak apa. Hold on. Kita lihat kepada ilmu pengetahuan. Saya minum air. Ilmu pengetahuan. Ini adalah jadual yang harus anda gunakan semasa menilai ilmu dan pengetahuan. Kita tersilap. Ilmu pengetahuan ini sangat tinggi 10 markah harus kepada bagi mereka yang memberi ilmu pengetahuan yang baru. Mencipta. Biasanya tidak mencipta ilmu lah. Kita tidak mencipta ilmu. Kalau anda mencipta ilmu, anda boleh menjadi satu orang yang macam Tuhan sudah. Kita memperkenalkan ilmu. Memperkenalkan ilmu yang baru kepada suatu organisasi. Kita tidak mencipta ilmu. Kita bukan Einstein. Kita memperkenalkan ilmu baru kepada organisasi yang belum digunakan dalam organisasi tersebut, yang sudah ada di luar. Maka kita boleh dapat
maka 10. Sekiranya kita mencipta ilmu baru, okey, ini maka 10. Hampir tidak mungkin boleh dicapai oleh mana-mana pejabat awam di Malaysia. Okey? Pernahkah dengar warga Malaysia mencipta ilmu? Tidak pernah. Okey? Biasanya yang mencipta ilmu orang Israel. Mungkin orang Cina 2000 tahun kemudian sebelum dia mencipta ilmu macam mana buat kertas. Okey, mencipta ilmu mungkin anda ada buat satu research PhD, okey, anda bagilah 10, okey. Mungkin ilmu yang telah dibuktikan melalui penerbitan jurnal, okey. Penerbitan jurnal, okey, bolehlah ini 10, okey. Penerbitan jurnal 10. Mungkin pengetahuan dan kemahiran kepakarannya amat luas dalam bidang tugas diakui sentiasa sebagai sumber rujukan. Okey, contohnya di cawangan anda, apabila selalunya, okey, rakan-rakan sekerja anda tanya anda mengenai macam mana buat suatu aktiviti, okey, macam mana cuci mayat contohnya. Okey, saya kerja di rumah mayat dan saya selalu tanya, okey, macam mana saya cuci? Okey, macam mana saya keluarkan semua darah contohnya, okey. Okey, A itu harus diberi markah 9 sebab semua orang tanya dia, okey, macam mana melakukan suatu kerja. Okey, 9. Okey, beri pengetahuan yang luas dalam bidang tugas. Kerap kali, okey, kadang-kala, okey, A ditanya, kadang-kala B ditanya, jadi bagi markah 8. A, okey. Beri pengetahuan dan kemahiran kepakaran yang luas dalam bidang tugas kalau menjadi sumber rujukan dalam dan luar. Okey, apa-apa yang dibuat dirujuk di dalam dan di luar, okey. Kadang-kala, okey, kadang-kala ini you bergantung kepada pegawai penilai juga. Ada yang 100%, ada yang 1%, ada yang 0%. Atau, okey, serta, okey, ini serta, okey. Ini mesti serta, okey. Ini ada dua syarat. Beri pengetahuan dan kemahiran yang luas dalam bidang tugas serta menjadi sumber rujukan, okey. Sebaiknya anda dapatkan bukti, okey, di mana idea anda dirujuk oleh unit lain atau organisasi di luar, okey. Sederhana. Okey, ini cukuplah. Ini cukup pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas. Okey, bagi mereka yang satu persoalan. Okey, apabila anda melakukan pemeriksaan aset ICT begitu lama, okey. Begitu lama, berpuluh-puluh tahun, tetapi anda tidak pernah mengikuti peraturan arahan keselamatan, peraturan arahan perbendaharaan. Adakah anda mempunyai pengetahuan dan kemahiran atau kepakaran yang mencukupi dalam bidang tugas pemeriksaan aset? Tidak, okey, sebenarnya tidak. Tapi melalui pakat sulit, pegawai penilai selalunya memberi markah 10, 9, 8. Okey, semua penilaian ini dilakukan melalui salah guna kuasa dan tidak ikut kepada peraturan kerajaan, iaitu jadual yang ditetapkan dalam Khamis. Okey, rendah itu maksud apa? Rendah itu you perlu bimbingan. Pernahkah anda pegawai penilai anda membimbing anda? Kalau pernah, anda dapat 4. Okey, kurang pengetahuan. Okey, kurang pengetahuan dan kerap kali memerlukan bimbingan. Bagi mereka yang tidak
pernah mematuhi arahan keselamatan, arahan pembedahan dalam pemeriksaan aset ICT contohnya, okey. Mereka sepatutnya diberi markah 1 kerana tiada pengetahuan dan kemahiran asas. Kerana peraturan kerajaan itu sebagai asas. Okey, kita tengok next sumbangan. Okey, dimensi sumbangan ini bagi golongan profesional dan golongan pelaksana. Mengikut kepada perkara ini, kita tidak tengok sumbangan luar langsung. Sama anda aktif dalam suatu kelab atau aktif dalam suatu mungkin kelab, kita ada kelab, kita ada aktiviti luar, Puspaminita dan sebagainya, you jadi AJK atau you jadi pengurusi dan sebagainya, anda tidak diberi sebarang markah bagi golongan profesional dan golongan pelaksana mengikut pada surat perkeliling perkhidmatan bilangan 82011. Tidak diberi markah langsung. Tetapi anda dinilai daripada perspektif lain, Dia tolong anda dinilai idea kreatif dalam aktiviti SKT. Contohnya, anda melakukan satu aktiviti pemeriksaan aset. Dan idea kreatif anda adalah membangunkan satu mobile app untuk mencepatkan pemeriksaan aset dan memungkinkan mencepatkan pemeriksaan aset daripada 20 aset sehari kepada 300 aset sehari merupakan satu sumbangan idea inovatif dan kreatif yang berjaya dilaksanakan secara cemerlang dan lima. Pembangunan mobile app itu sebagainya diberi 5 sebab ini adalah sumbangan idea inovatif yang tidak pernah dibuat. Sumbangan idea ini dilaksanakan. Adakah mobile app itu digunakan dalam pemeriksaan aset? Kalau yes, bagi 5. Sangat baik ialah sumbangan idea inovatif. Sumbangan idea inovatif yang berjaya dilaksanakan di bahagian gambar cawangan. Ini di negara, 5 di negara, agensi di negara. Ini ada agensi ialah maksud apa? Agensi maksudnya hospital sibuk. Bahagian maksudnya unit anda atau bahagian anda. Mungkin hanya unit IT, hanya unit rumah mayat, hanya mungkin bahagian sumber dan sebagainya. Anda diberi angka 4. Kalau berjaya dilaksanakan di bahagian saja, 3. Sumbangan idea kreatif dalam pelaksanaan saja, 2. Hanya diberi pertimbangan agensi. Pertimbangan agensi bermaksudnya tidak dilaksanakan. Tidak digunakan pakai mobile app itu dalam pemeriksaan aset. Kalau tidak digunakan langsung, 1. Tetapi digunakan 5. Anda harus memberi maka mengikut kepada jadual untuk dimensi sumbangan ini. Tetapi adakah yang diikuti? Dia diterbalikkan oleh pegawai penilai yang menghina peraturan kerajaan dan undang-undang bertulis. Ini adalah contoh yang telah diberikan dalam lampiran A1 SPP bilangan 82011. Contohnya, sistem pertukaran. Ini adalah sumbangan. Kalau yang dilaksanakan di jabatan, 5 harus diberi. Kalau
dia belum siap dibangun, okey, belum siap dibangun, okey, dia bagi dua makan. Okey, saya harap pegawai penilai, okey, lihat kepada contoh-contoh yang terperinci dalam SPP Bilangan 8 2011 dan jangan salah guna kuasa anda, okey, seperti yang disokong oleh PDD, okey, untuk menghina peraturan kerajaan, okey. Okey, kita lihat kepada slide PPP. Okey, PPK dan PP. Okey. Apabila anda ada pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua, okey, kita ada dua penilai sahaja. Okey, cara pengiraan ialah, okey, kalau PPP bagi 90 markah, okey, PPK bagi 87 markah. Cara purata adalah matematik yang sangat mudah, iaitu pencampuran markah PPP dan markah yang diberi oleh PPK, campur dulu, kemudian dibagi dengan 2. Okey, ini adalah matematik yang senang dan saya harap you tahu. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah contoh, okey, contoh sebenarnya dalam untuk kumpulan yang tertinggi. Tapi kita lihat juga. Okey, bahagian prestasi, okey, bahagian prestasi, penunjuk prestasi utama. Okey. Alright, ini adalah perbandingan. Ini adalah sasaran. Sasaran ialah 40. Okey, 40 unit. Okey, unit ini mungkin 40 kali. Okey, contoh, saya bagi contoh lah. Penunjuk prestasi utama untuk latihan. Okey, kalau sasarannya ialah 40 latihan dalam 1 tahun. Okey, anda hanya dapat melaksanakan 30 latihan. Jadi, ini adalah nilai pencapaian sebenar di borang LMPT yang anda nampak di Hermes. Ini adalah sasaran kerja yang anda nampak di borang LMPT di Hermes. Anda harus letak macam ini. Okay. Kira macam ini. Okay. Untuk sumbangan pun macam ini. Okay. Nilai ini hendaklah di pencapaian sebenar ini hendaklah diberi makan mengikut kepada jadual yang dilampirkan dalam Hermes dan bukannya daripada otak anda atau prejudis anda. Okey. Okey. Ini adalah sasaran kerja yang telah dipersetujui oleh PPP. Okey. Dan ini tak ada isu. Dan ini you tengok penilaian. Okey, 45 unit you dapat lakukan. Sasaran 50, jadi dia kurang daripada 50, maka you bagi makalah. Kemudian you dapat, you mengikut ke jadual, you dapat makan ini. Okay, you tambah, you dapat yang ini. Okay, alright. Ini adalah wajaran, okay, wajaran. Okay, wajaran, okay. Wajaran untuk prestasi utama 40, teras 50, okay, sumbangan 5. Okay. Ini untuk pengarah saja, okay? Pengarah dan PD saja. Okay, kita campur, okay? Kita lihat kepada contoh untuk kita. Ini untuk contoh untuk pengurus tertinggi. Okay, next. Okay. Kita lihat kepada wajaran. Okay, penilai pertama dan kedua. Okey, rakan sekerja. Rakan sekerja kita boleh menilai prestasi kita, okey. Kalau ikut kepada konsep multi-rater dalam surat keliling ini, okey, multi-rater. Okey. Mungkin rakan sekerja anda boleh bagi makan tapi wajaran hanya sangat kecil, okey, hanya 5%. Okey. Pegawai bawahan anda boleh menilai anda 5%.
Okey, 5%. Jadi macam okey, anda boleh menilai bos you, okey, 50% saja. You boleh nilai kawan you 5%. Jadi ini adalah 10%. Yang lain dinilai oleh dinilai oleh pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua. Okey, dengan cara kiraan di sini, okey. Bagi 2, okey, campur bagi 2. Okey, anda juga boleh dinilai oleh pegawai penilai dan penilai kedua. Okey, dan rakan sekerja tanpa pegawai di bawah seliaan. Okey, tetapi 5 markah ini dipindah kepada pegawai penilai pertama dan kedua, okey. Dan sebaliknya, okey. Rakan sekerja tak perlu, okey, anda dinilai oleh pegawai bawahan anda dan pegawai atasan anda, okey, 95%. Okey, 95% kita lihat lah. Okey. 95%. Okey, alright. Okey, atau apabila anda tak ada rakan sekerja, anda tak ada pegawai di bawah seliaan, anda boleh dinilai oleh seorang pegawai penilai saja. Ini biasanya berlaku kepada pengarah, okey, pengarah atau ketua setiausaha kementerian yang dinilai oleh hakim. Dinilai oleh hakim. Okay, alright, kita next. Okay, menteri dinilai oleh hakim. Okay, ketua setiausaha dinilai oleh Peguam Negara. Okay, dan menteri dinilai oleh hakim. Contohnya satu penilai saja. Okay, ini tidak terpakai. Ini tidak terpakai kepada pengurusan profesional atau pelaksana. Tidak terpakai. Yang terpakai, okay, kumpulan pelaksana boleh dua ini, okey, boleh dua, boleh sini, dan profesional boleh di sini, dua A dan B, okey. Okey, kita lihat kepada contoh pemakahan. Okey, rakan sekerja. Okey, rakan sekerja 1 dan 2. Okey, maka yang diperolehi ialah ini. Okey, tengok ajaran. Okey, ini adalah markah yang dinilai oleh rakan sekerja 1 dan 2. Okey, nilai seperti biasa. Okey, nilai seperti biasa. Kemudian you ambil purata. Okey, tambah ini dan tambah ini. Kemudian bagi 2, you dapat 78.58. Disebabkan rakan sekerja hanya diberi wajaran 50% dalam markah keseluruhannya, kita darab dengan 5. Okey, kita darab dengan 5 atau 0.05. Okey, you dapat dengan 4 markah saja. Okey, 4 markah saja. Kita lihat kepada contoh lain. Okey. Markah purata PP. Okey, AS itu apa? AS itu adalah rakan sekerja. PS ialah pegawai di selia, iaitu pegawai bawahan anda. PP ialah pegawai atasan anda, okey, pegawai penilai. Pegawai penilai mesti ada grade yang lebih tinggi ya. Kita tak boleh, okey, contohnya, okey, 48 dengan 48, 52 dengan 52, tidak boleh, okey. Kecuali tak ada orang, Okay, okay, now kita lihat kepada PP, kita dapat markah yang ini. Okay, kita darab berapa? Ini perlu darab berapa? Darab kepada 90%. Sebab wajaran diberi pada PP adalah 90%. Tapi 90% darab kepada markah purata PPP dan PPK, okay? Okay, markah 1, markah 2, tambah darab 2, kemudian darab dengan 0.9, okay, dapat markah ini. Okay, kita, okay, AS 5 markah, okay, darab dengan 5%, okay,
pegawai diselia 5%, okay, you dapat markah ini, you tambah dan dapat markah keseluruhan. Okay, cara pemarkahan ini dipanggil sebagai multi-rater. Okay, dia ada sebabnya. Okay, keliling 20211 ini memperkenalkan multi-rater itu mengelakkan satu pegawai penilai. Kalau suka you bagi markah yang amat tinggi, yang tak suka you bagi markah yang amat rendah. Tetapi sekiranya kesemua ini di bawah seliaan PPP, apabila PPP memberi arahan supaya memberi markah kepada pegawai dinilai juga rendah, multi-rater itu tidak memenuhi objektifnya atau maklumatnya. Alright, next. Akhir sekali kita lihat kepada penetapan SKT. Penetapan SKT mesti dapat persetujuan pegawai dinilai. Mesti bincang dan persetujuan. Kalau anda tidak bersetuju, penetapan SKT tidak boleh ditetapkan. Mengikut kepada perenggan 2C3. Tetapi adakah yang berlaku di hospital? Ya, tidak. Hospital sibuk tidak mematuhi peraturan ini. Yang kedua ialah prinsip penetapan SKT, sasaran kerja adalah berdasarkan SMART. SMART ialah itu apa? M, measurable, operational. Operational maksudnya dia boleh di quantify, boleh dikira. Dia tak boleh secara objektif, sangat baik, tidak baik, sangat teruk, sangat banyak. Ini banyak ini bagi semua orang berbeza. Macam mana nak ukur? Dia mesti dalam kuantitatif. Jumlah latihan 10 markah CBD. Boleh ukur. You jangan kata sasaran kerja untuk latihan mesti banyak. Macam bagi A 10 banyak. Bagi you 1 bilion baru banyak. Attainable yang mencapai. Adakah sasaran kerja untuk menyelamatkan semua pesakit ICU secara berjaya 100%? Sasaran itu boleh dicapai tidak? You mestilah membuat satu sasaran. Pegawai penilai mestilah rasional sikit, membuat satu sasaran yang boleh dicapai. Macam mana anda tahu sasaran itu boleh capai? You buatlah survey kepada pencapaian organisasi lain. Adakah keberkesanan? Contohnya, adakah keberkesanan program menghenti rokok itu berkesan? You letak sasaran, keberkesanan program merokok itu 100%. Adakah sasaran itu boleh dicapai? You tanya sendiri. Apabila tidak boleh mencapai, maka prestasi anda ada selalu kurang. Selalu tidak boleh mencapai 100%, yang akan menyebabkan prestasi anda lemah dan dipecat. Faham? Ini sebaliknya membuktikan niat jahat pegawai penilai. Niat jahat. Realistik. Realistik itu sesuai dengan fakta. Fakta. You mesti menggunakan statistik dalam menentukan sasaran kerja. Mestilah praktikal. Timeline. Mestilah boleh dicapai. Kita bagi satu contoh yang amat baik. Aplikasi HOMS telah dibangun dengan sekumpulan pegawai IT. Dan beberapa orang di MIRI sejak tahun 2020 dan baru nak diaplikasikan tahun ini. Maksudnya aplikasi itu telah dibangun lebih daripada 1 tahun. Kemudian pegawai penilai menyatakan bahawa pembangunan 8 aplikasi dalam 9 bulan itu adalah terlalu lama. Adakah itu realistik? Tidak realistik. Okay, that's all. Kita sambung. Esok
dengan lampiran-lampiran lain dalam perkeliling yang sama dan akhirnya kita akan lihat kepada my performance. Sekiranya lebih masa, kita akan tambah markah. Okay, thank you.